Okay guys, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, Uncle nak cerita pasal tips untuk korang pilih RAM. So that kalau korang masuk Shopee ke, korang masuk mana-mana kedai ke, ataupun korang baru beli laptop, baru beli PC ataupun nak buat PC, so korang janganlah black pasal jenis-jenis RAM yang korang ambil. Sebab RAM ni memang simple je. Ada beberapa point je untuk bantu korang untuk memilih RAM dengan lebih baik berdasarkan korang punya keperluan. Jadi saya Reza Amir aka Uncle and anda sedang menonton Control. Kita ada sponsor? Memang tak ada. Lamanya tak ada. Kau ada pot tak? Jadi untuk option yang pertama ataupun reason yang pertama adalah kapasiti RAM tu sendiri. Macam dekat tangan Uncle sekarang ada 8GB HyperX DDR3. So bagi menjawab persoalan korang sama ada korang perlukan kapasiti yang besar ataupun kecil, korang kena tanya diri korang dulu. Sama ada korang main game tu ada stuttering ke ataupun memang pure lag. Macam mana korang nak bezakan stuttering dengan pure lag? Stuttering adalah korang main game smooth, sangkut. Smooth, sangkut. Smooth, sangkut. Itu stuttering. Maksudnya dia tersangkut-sangkut, dia tergagap-gagap. Beza pula dengan yang memang purely memang lag PC kentang adalah FPS dia memang slow motion gila. So itu adalah keperluan selain daripada gamer. Contoh mereka-mereka yang content creator atau mereka yang streamer sebagai contoh. Streamer memerlukan RAM yang besar sebab sambil diorang main game tu ada banyak lagi software serta application lain yang run in the background. So untuk support application ni run, diorang perlukan RAM punya kapasiti yang besar. Jadi korang kena tanya diri korang kena ask yourself whether you need a large capacity RAM ataupun tidak. So point yang kedua adalah compatibility dengan korang punya motherboard. Tak kisahlah motherboard yang dah memang sedia ada dekat korang punya komputer ataupun motherboard korang punya future komputer yang korang nak build ni, korang nak decide compatibility dia, make sure DDR nya betul. RAM ada DDR2, DDR3, DDR4 and paling baru DDR5. Tapi yang DDR2 tu korang dah boleh lupakan sebab dah lama sangat. Uncle tak rasa korang nak buat PC DDR2 pun. So make sure korang punya motherboard tu support sama ada DDR yang sekian ni. Tapi jangan risau sekiranya korang tersalah beli, korang takut korang tersalah pasang RAM DDR yang lain, nanti kan motherboard korang akan meletup. Tak, DDR2 takkan boleh masuk dekat slot DDR3, DDR3 takkan boleh masuk dekat slot yang lain-lain sebab dia orang ada notch di mana benda tu sendiri akan menghalang korang daripada physically memasukkannya ke dalam slot. Secondly, korang punya channel RAM, korang nak satu batang 16GB RAM ataupun korang nak dua batang 8GB, still jadi 16GB juga. Dual channel akan offer performance yang lebih sedikit, tak banyak pun, dia hanya lebih sedikit je tapi cost dua batang RAM. Cost dua batang RAM untuk kapasiti yang sama akan lebih mahal daripada cost satu batang RAM untuk kapasiti yang sama. And then point yang ketiga adalah speed RAM tu sendiri. Berbeza DDR, berbeza jugalah speed. Sebagai contoh DDR3 ada yang 1600, ada yang 1866 MHz. Contoh DDR4 daripada 2133, ada yang sampai 3600 MHz. So korang tanya diri korang, korang perlukan speed yang tinggi ataupun tidak? Spoiler alert, speed yang tinggi memang akan meningkatkan korang punya performance dalam game. Memang FPS akan naik tapi harganya pun naik gila. So korang kena decide berbaloi tak 10 ke 11 ataupun 7 FPS yang lebih tu korang bayar dalam RM500 lebih. So korang kena tanya diri korang berbaloi ataupun tidak RAM speed yang tinggi untuk justifikan performance yang korang dapat. Tapi berbeza kalau korang ni memang pure e-sport player, sebab pure e-sport player amat mementingkan performance. 3200 MHz RAM dengan 3600 punya MHz RAM, walaupun bezanya 7 FPS tapi 7 FPS tu yang akan decide diorang punya hidup dan mati dalam diorang punya tournament ataupun dalam diorang punya competition. So tanya diri korang, adakah korang perlukan RAM yang lebih tinggi ataupun tidak. Point yang keempat yang aku nak cakap pula adalah pasal cache latency ataupun CL RAM tu sendiri. Tak ramai orang bincang pasal CL RAM, lagi-lagi kalau orang yang baru nak beli RAM. Tapi kalau korang ada information ataupun ada knowledge yang lebih pasal RAM, lagi-lagi bab CL ni akan improve korang punya pembelian RAM. So apa itu cache latency? Apa itu CL? Cache latency adalah column address stroke latency. So untuk kata mudahnya, CL ataupun cache latency ni adalah korang kena anggap dia sebagai librarian. Nilai CL yang tinggi adalah
pengawas perpustakaan yang slow cari buku, and CL yang rendah adalah pengawas perpustakaan yang laju gila cari buku. So CL latency akan meningkatkan lagi korang punya performance dalam game, akan menaikkan lagi FPS. Tapi harus beringat juga, lagi rendah CL maksudnya lagi tight CL tu, lagi mahal lah RAM tu. And kebiasaannya RAM yang mempunyai CL yang rendah adalah tidak stabil. So tanya diri korang perlukan CL yang tinggi. Sebagai contoh, dekat depan uncle ni ada Corsair Vengeance Pro RGB Pro SL CL16. Berbeza pula dengan Adata XPG Spectrix D50 ni CL18. So dekat situ je CL dah berbeza, jadi harga diorang pun berbeza. Jadi kalau korang nak choose untuk pilih CL ni, korang kena make sure korang punya budget tu allow untuk korang beli RAM dengan CL yang rendah. So kalau korang beli RAM dengan CL yang rendah, korang punya performance akan top notch, akan meningkat, tapi tak banyak. Dalam beberapa FPS sahaja improve, and stability game pun akan improve. So tanyalah diri korang, adakah jumlah harga lebih yang korang bayar tu dapat dijustifikasikan dengan beberapa frames lebih yang korang dapat. And point yang kelima yang Uncle nak borak pada video kali ini adalah estetik RAM tu sendiri. Sebagai contoh, RAM yang Uncle tengah pegang sekarang ni, dia adalah HyperX DDR3. So HyperX DDR3 ni dia tak ada RGB, tak ada whatsoever, dia hanya ada heatsink je. Heatsink ni juga adalah estetik pada RAM, dia memberi nilai yang cantik pada RAM tu. So walaupun dia tak ada RGB, tapi korang nampak dia cantik sebab dia ada design yang gamery gitu. Berbeza pula dengan RAM RGB Pro di mana dia ada lampu. So malam-malam kalau korang tutup lampu, nampaklah RAM tu menyala jadi waterfall. And ada juga RAM yang tak ada estetik langsung. Korang kena ingat RAM yang ada heatsink ni akan membantu dalam penyejukan RAM. Tapi ada RAM yang lebih murah daripada RAM yang ada heatsink ni, iaitu RAM yang tak ada apa-apa. Heatsink tak ada, RGB tak ada, besi pun tak ada, yang ada hanyalah RAM sahaja. Kebiasaannya RAM yang berwarna hijau yang biasa korang nampak Samsung, SK Hynix yang kadang-kadang datang dalam PC office tu. Ataupun contoh paling mudah, RAM daripada Silicon Power yang dia punya board dia warna hitam, yang tu cantik. And korang kena decide juga korang nak RAM yang tinggi yang ada RGB ataupun low profile RAM based on korang punya CPU cooler punya RAM high clearance. Sebab ada satu case, diorang dah beli RAM, diorang dah pasang, sekali nak pasang CPU cooler diorang yang gabak tu, sebagai contoh Deepcool AK500, dia sangkut. So korang kena make sure korang punya RAM clearance bertepatan dengan korang punya pemilihan RAM. Okay, so point yang keenam adalah korang kena make sure RAM yang korang pilih itu balance dengan korang punya komputer, tak bottleneck, tak memberi masalah-masalah yang seterusnya. Sebagai contoh, korang janganlah beli RAM sampai 64GB, 128GB tapi korang punya PC tu slow. Like, korang punya PC tu tak dapat nak utilize pun korang punya jumlah RAM yang banyak gila tu. Dekat situ je korang dah membazir duit. And contoh kedua pula, janganlah korang beli 8GB RAM tapi speed sampai 5600. Dekat situ je korang mungkin akan ada masalah stuttering. And korang kena make sure RAM yang korang pilih tu tidak akan menjadi punca PC korang bottleneck. Sebab kebiasaannya orang hanya bottleneck dekat CPU bottleneck ataupun GPU bottleneck. Kalau korang ada masalah sampai RAM pun jadi bottleneck, yang tu korang kena tengok balik korang punya pemilihan parts dalam membeli PC ataupun pemilihan parts dalam mengupgrade PC korang. And point yang terakhir yang Uncle nak cerita dalam tips nak upgrade RAM ke tips nak beli RAM ni adalah korang punya budget tu sendiri. So gunakan apa yang Uncle ajar, point-point yang sebelum ni, capacity, speed, cache latency, estetik, semua tu untuk decide RAM yang terbaik untuk korang. Jangan terlebih beli, jangan terkurang beli. Sebab kalau korang terkurang beli, korang dianggap membazir je korang punya duit sebab korang tak dapat menggunakan pun RAM tu. If possible, sekiranya boleh, korang lebihkanlah sikit korang punya capacity RAM ataupun korang lebihkanlah sikit korang punya speed RAM untuk tujuan future proofing, so that if nanti satu hari nanti software punya requirement jadi lebih tinggi ataupun ada update banyak sampai requirement untuk run certain things pun dah jadi makin tinggi, korang tak perlu nak upgrade RAM lagi. Future proofing is good guys, remember that. And so kalau korang suka video yang macam Uncle buat ni, contoh share tips cara nak upgrade RAM, cara nak pilih RAM, cara nak pilih monitor, make sure korang tekan butang like, korang komen dekat Uncle, tanya je Uncle apa-apa, bantu Uncle naikkan engagement, bantu Uncle reach lagi ramai orang, naikkan follower, and jangan lupa subscribe Uncle punya channel, follow Uncle punya social media Siti RLPC tu, and kita akan jumpa pada episod akan datang ataupun video yang akan datang. Assalamualaikum. So hari ni Uncle tak nak tutup lampu, Uncle tak nak bangun, Uncle nak stay je macam ni sampai editor cut. Beli RAM. Kalau nak suruh Uncle upgradekan RAM pun jangan risau, boleh.
subscribe. Corsair. RAM Corsair bagus. RAM Corsair memang terbaik. Uncle memang fanboy Corsair. Corsair, please sponsor Uncle. Ada tabun bagus juga. Sponsor. Subscribe. Tolonglah share. Okay? Bye.